Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir selaku pengacara, Tuan Imam, Tuan Bilal mantan Nazir kita, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan dan dihormati juga para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat inayah dapat kita bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu, di antara kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu Allahumma shalli ala Muhammad, kullu lahmin nabatat, tiap-tiap daging yang tumbuh, kullu lahmin nabatat min haramin, daripada sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat yang utamanya. Mudah-mudahan pengajian kita dalam kefahaman faraid ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita, dapat memberikan petunjuk kepada kita supaya mana? Supaya kita tidak termakan harta dengan cara yang batil, supaya badan kita ini, tubuh badan kita ini tidak ada yang dimasuki daripada sumber yang haram. Ditakuti masuk yang haram, maka fannaru aula bih, kata Nabi SAW. Tak semestinya dalam bab mencuri. Biasa kita dalam mindset kita makan cara yang batil ini mencuri ataupun rasuah ataupun merompak. Bahkan kata ulama, dalam hal faraid juga boleh berlakunya kejadian memakan harta dengan cara yang batil. Bahkan lebih menakutkan sekiranya harta yang kita makan itu, harta yang kita ambil itu milik anak yatim. Na'udzubillahi min zalik. Kita sambung pengajian dalam muka surat 42 yang terakhir pada tarikh 22 hari bulan 12. Kalau salah tolong perbetulkan. Muka surat 42 dalam bab rukun-rukun pusaka. Arkanul irsi,
rukun-rukun pusaka. Ada 3 rukun. Bila kata rukun, apa makna rukun? Ianya sebahagian daripada perkara itu. Jika tiada ia, maka tak sah perkara tersebut. Itu ta'rif bagi rukun. Sebahagian daripada perkara tersebut, bila dia tak ada, maka perkara tersebut tidak sah. Begitu juga dalam rukun solat. Rukun solat kita ada 13. Yang qalbi, yang qauli, yang fi'li. Satu je tak ada, maka tak sah sembahyang. Kerana ianya adalah sebahagian daripada solat. Bila tak ada satu rukun, 12 ada. Satu tak ada, batal sembahyang, tak sah. Begitu juga pada rukun-rukun yang lain. Rukun pusaka ada 3. Yang pertama, harta atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati. Ia dinamakan harta pusaka al-mauruthun. Tak ada harta, tak berlakunya faraid. Rukun kena ada, baru jadi faraid. Tak adanya harta, maknanya tak berlakunya faraid. Kerana harta termasuk dalam rukun pusaka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-176? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaha nifsu ma tarak. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah al-muwarris, iaitu pemilik harta yang meninggal dunia. Ada harta, ada pemiliknya. Ada harta, tak ada pemilik pun tak jadi faraid. Kena tahu siapa pemilik harta tersebut, barulah cukup rukun untuk berlakunya faraid. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa juga ayat 176? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inimru'un halaka. Jika seseorang meninggal dunia, merujuk kepada pemilik harta tadi. Dan rukun yang ketiga adalah waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati. Sama ada hubungan nasab, pernikahan ataupun penghambaan. Kena ada waris. Ada harta, ada pemilik, tak ada waris, juga tak dikira sebagai faraid. Tetapi hartanya pergi kepada mana? Baitul mal. Tak berlakunya faraid. Faraid ini siapa? Waris. Suami 1/4, ayah 1/6, ibu 1/6, dan begitulah seterusnya. 3 sebab kenapa berlakunya faraid. Kenapa seseorang itu layak menerima faraid? Yang pertama, kerana hubungan nasab, keturunan. Ayah mewarisi harta anak, anak mewarisi harta ayah. Yang kedua, dengan sebab pernikahan, iaitu perkahwinan. Aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin RM300 dibayar tunai. Saksi kata sah. Maka berlakunya pernikahan walaupun sebelum persetubuhan, walaupun sebelum jima'. Meninggal dunia lepas akad, maka isteri dapat harta pusaka. Dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab hubungan persetubuhan. Jadi kalau misal kata belum sempat bersama, tetap isteri tadi orang yang layak mewarisi harta suaminya. Yang ketiga, dengan sebab penghambaan. Penghambaan ini hanya merujuk kepada bekas tuan hamba. Sekarang dah tak ada konsep hamba. Dulu ada. Maknanya apa? Seseorang tuan itu membebaskan hambanya. Hambanya hidup seperti orang yang merdeka. Bekerja, ada harta. Belum sempat berkahwin dan tiada waris. Mak ayah pun tiada, adik-beradik pun tiada, isteri pun belum ada, anak pun belum ada, meninggal dunia, harta dia ada. Kepada siapa yang akan mewarisi? Bekas tuan hambanya yang akan mewarisi. Jika tiada, barulah pergi kepada Baitul Mal. 3 sebab. Sebab keturunan nasab,
Yang kedua, perkahwinan. Dan yang ketiga, sebab penghambaan. Bekas tuan akan mewarisi harta bekas hambanya. Jika tiada tiga perkara yang menghalang seseorang mewarisi harta, nanti kita akan masuk lebih terperinci. Antara salah satu sebab adalah kerana pembunuhan. Anak bunuh ayah. Walaupun tidak sengaja, dalam bab faraid mewarisi harta, ulama dalam bab faraid cukup tegas. Walaupun tak sengaja, tetap terhalang mewarisi harta pusaka orang yang menjadi pemilik harta. Contoh anak bunuh ayah, tak sengaja pun terlarang dia daripada mewarisi harta pusaka. Antara larangan lain adalah kerana berbeza agama, murtad, na'udzubillah, ataupun anak ataupun ayahnya masuk Islam, mu'allaf. Anaknya belum lagi masuk Islam, maka anaknya tadi tak dapat mewarisi harta pusaka ayahnya. Begitu juga sebaliknya, anaknya yang bukan Islam meninggal dunia, ayahnya yang mu'allaf juga tidak mewarisi harta anak ni tadi. Dan yang ketiga halangan adalah kerana hamba. Hamba tidak boleh mewarisi harta tuannya. Yang ini tadi, tuan hamba mewarisi harta bekas hambanya jika tiada waris. Jika tiada waris, kalau hamba ni tadi dah merdeka, dah hidup, ada isteri, ada anak-anak, maka isteri dan anak-anaknya lah yang lebih berhak berbanding dengan bekas tuan hambanya. Harta pusaka, muka surat 43. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris, manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Kita kena kenal yang mana termasuk dalam tirkah, iaitu harta pusaka ataupun tidak. Jangan pukul rata semua harta pusaka. Semua aku nak, yang tu aku nak, yang ni aku nak, padahal kita pun tak tahu yang mana harta pusaka, yang mana bukan. Oleh itu, sebelum pembahagian harta pusaka si mati dilakukan, ahli waris haruslah mengenal pasti bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati yang menepati syariat Islam. Harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat, iaitu yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah. Ataupun sesuatu harta yang ada nilai tetapi nilainya kecil. Contoh pen RM1 juga termasuk dalam harta pusaka. Contoh duit 50 sen RM1 milik si mati juga termasuk dalam harta pusaka. Walaupun nilainya kecil sekalipun, seperti sebatang pen, ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan seperti ilmu. Ilmu si mati itu bukan harta pusaka. Sebab tak ada nilai dari sudut materi. Tak ada nilai. Dari sudut pahalanya, insya-Allah ada. Termasuk dalam pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat. 3 perkara bila kita mati. Iza mata ibnu Adam inqata'a illa salasah. Yang pertama adalah kerana sedekah jariah. Kita sedekah wakafkan batu bata, simen untuk pembinaan masjid contoh. Kita niatkan wakaf beli kapet, sedekahkan kepada masjid surau. Selagi mana digunakan, maka pahalanya berterusan walaupun kita dah mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan, orang itu amalkan. Maka orang itu yang menyampaikan akan mendapat pahala berterusan. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua ibu bapanya. Bila kita mati nanti, anak-anak mendoakan kita, dapat kita pahala dekat kubur nanti. Senang kita dekat kubur nanti selagi mana belum kiamat lah. Dah kiamat, dah terputus. Bukan hanya kita, semua makhluk amalannya terputus. Maka ketika itulah hari pembalasan yaumul hisab. Dihisab, dihitung satu persatu setiap amalan kita. Harta pusaka yang kedua, ia merupakan milik yang sempurna bagi si mati walaupun ia bersangkutan dengan orang lain seperti seseorang berhutang dengannya. Bersangkut dengan orang, bersangkut.
Dengan cara apa? Orang tu berhutang dengan kita. Kita meninggal dunia, duit yang dekat tangan orang tu juga termasuk dalam harta pusaka. Walaupun terkait dengan orang. Sebab itu hutang kena catat. Satu-satunya ayat Al-Quran yang paling panjang, satu muka surat, satu ayat berkaitan tentang hutang. Bila kita meminjam atau kita memberi pinjam, afdal sunat untuk kita mencatat, tulis. Kalau boleh maklumkan kepada orang terdekat kita, pasangan kita, yang malam ni abang pinjam duit dekat imam RM1,000, bagi tahu, catat dan bagi tahu. Bila misal kata kita meninggal dunia, isteri kita tahu arwah suami saya ada berhutang, ini duitnya, hartanya, ambil. Sebab ini antara tanggungjawab waris sebelum berlakunya faraid, sebelum pembahagian faraid, kena lunaskan hutang-hutang si mati, sama ada hutang dengan Allah dan juga hutang dengan manusia. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadaikan tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut. Seperti contoh apa dia? Rumah. Kita beli rumah hutang 35 tahun. Cuma kadang sekarang ini ada insurans yang Islamik, ada hibah, ada takaful. Kita ambil, kemudian bila misal kata kita meninggal dunia, insurans tadi ataupun takaful tadi akan melunaskan, maka barulah dikira sebagai harta pusaka termasuk. Kalau misal kata masih lagi tergantung, maknanya masih lagi belum ditebus, maka harta tersebut tidak termasuk dalam harta pusaka. Muka surat 44. Begitu juga harta benda orang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Harta tersebut bukan miliknya dan wajib diserahkan kepada pemilik yang sebenar. Ini pun isu tanah, beli tanah lot didi. Isu ni sebenarnya agak sensitif. Tapi bila kita nak bagi penerangan, ada yang kadang-kadang tak berapa suka. Dalam sudut undang-undang, bila kita membeli tanah lot didi, tuan-tuan yang dapat geran adakah pemilik atau pemegang amanah? Siapa boleh jawab? Biasanya lah pemilik, maknanya nama kita ada dalam geran sebagai pemilik atau hanya sebagai pemegang amanah? Sebagai pemegang amanah, kerana lot didi saiznya kecil, tak cukup syarat untuk dipisahkan geran tunggal, mesti kena geran kongsi. Nak pisahkan, contohnya ini saya masuk sikit, selitkan sikit berkenaan dengan urusan tanah. Kalau misal kata tanah tersebut kurang daripada setengah ekar, maka tak boleh dipecahkan geran, maknanya hanya satu nama sahaja. Boleh pecah geran bila mana perpindahan tersebut daripada ayah kepada waris, baru boleh. Kalau jual beli tak boleh. Tapi tanah lot yang biasa berlaku sekarang ni, orang jual beli. Dia beli 1 ekar pecah 10, contoh 1/10. Jadi masuk nama dalam geran. Kalau ada nama geran sebagai pemilik, tak ada masalah. Boleh buat? Boleh. Tapi kosnya sangat tinggi. Tapi kebanyakan yang berlaku sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah, bila kita dah tak ada nanti, waris pemilik asal boleh tuntut balik tanah yang kita beli. Kalau dia tak faham agama, habis naya kita. Kalau dia faham agama, ayah kita ni beli memang betul, tak apalah. Tepuk tangan dia. Rezeki, orang kata rezeki lalu depan mata. Tak kisah halal haram, dari segi undang-undang dia ada hak menuntut balik kerana tanah tersebut bukan milik arwah ayah kita yang beli dulu, sebab hanya sebagai pemegang amanah. Tapi kalau misalnya kata tanah tu seekar, ada waris 10 orang, nak masuk 10 nama, boleh. Dengan sebab pewarisan kerana kematian pemilik kepada waris-waris. Tapi dari sudut jual beli, undang-undangnya tak boleh dimasukkan sekiranya kurang daripada setengah ekar tanah. Melainkan kalau ditukar statusnya kepada kediaman. Kalau misal kata status tanah tersebut pertanian, tak boleh, sekurang-kurangnya setengah ekar.
Itu pun ada setengah-setengah pejabat tanah, pejabat daerah, dia limitkan, ditetapkan tak boleh juga setengah, kena 1 ekar baru boleh 1 nama. Lihat pada pengurusan. Yang keempat, yang ketiga, maaf. Harta itu adalah harta yang diperolehi secara halal sahaja. Harta yang diperolehi secara haram seperti riba, rompakan, rasuah, perjudian dan lain-lain, harta tersebut hendaklah disalurkan kepada majlis agama negeri atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai seperti jalan raya, pagar, longkang dan tandas awam. Saya suka kitab ini kerana penulis masukkan perkara-perkara berkait dengan isu semasa dalam negara kita dan terkait dengan jabatan-jabatan dalam wakil semasa kita di Malaysia. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh yang lebih turas ataupun dalam bab faraid ini, kitab orang kata kitab Arab lah, tak cerita tentang KWSP, tak cerita tentang ASB, tak cerita tentang insurans konvensional ke Islamik ke, yang ini diceritakan secara detail kerana penulisnya orang Malaysia, orang Melayu kita. Yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi semasa dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Maksudnya apa? Penerima faraid hidup semasa pemilik harta mati. Sebab itu pentingnya tahu bila waktu mati bagi pemilik harta. Ayah dan anak meninggal dunia, aksiden dalam kereta, na'udzubillah. Jadi macam mana nak tahu siapa mati dulu? Lihat pada sijil matinya. Dekat situ tercatat pukul berapa mati. Ayah dulu ke anak dulu? Kalau ayah dulu mati, maka anak tadi berhak mewarisi harta ayah tadi. Ayah tak boleh mewarisi harta anak kerana semasa dia mati, semasa dia anak ni mati, dia mati dulu. Poinnya, yang menerima kena hidup semasa pemilik harta meninggal dunia, walaupun beza 5 minit. Penting sebab apa? Sebab daripada waris si mati yang kedua tadi berhak mendapat harta si mati kedua dan harta yang diwarisi daripada si mati pertama. Jelas tak? Faham tak? Pening sikit. Ayah, anak meninggal dunia serentak, bezanya 5 minit. Ayah mati dulu. Anak ni tadi ada anak-anak dia, maknanya cucu kepada atuk ni tadi. Kenapa penting nak tahu waktu? Kerana bila yang ini meninggal dahulu 5 minit, anak meninggal dunia selepas 5 minit, dia berhak mewarisi harta ayah ni tadi walaupun dia dah mati. Soal mati tu perkara kedua, tapi dia berhak mewarisi harta kerana anak kepada anak ni tadi. Dia mewarisi harta ayahnya mati dan juga harta yang diwarisi daripada atuk ni tadi. Jelas ya? Sebab tu penting nak tahu siapa yang mati dulu. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Contohnya derma kematian, khairat kematian, pampasan, sokso dan sebagainya. Ini juga biasa. Khairat kematian itu diberi selepas orang tu meninggal dunia, bukan semasa hidup. Bermakna pemilikan dia selepas dia mati juga tak termasuk dalam harta pusaka. Jadi digunakan oleh waris sebagai apa? Sebagai kenduri ke, sebagai sagu hati kepada orang yang datang solat jenazah ke, kan setengah-setengah tempat masih lagi ada amalkan, bagi sampul kepada yang datang untuk solat jenazah. Tak haram, harus, melainkan digunakan daripada duit si mati tak boleh. Kalau misalnya kata waris kumpul duit, kita collect seorang 100, ada 10 orang 1000, kita bagi sagu hati dekat orang yang datang solat jenazah, boleh. Tetapi jangan digunakan daripada harta si mati. Sebab itu bukan antara perkara yang perlu digunakan harta si mati. Yang boleh digunakan hanya urusan mandi si mati, kafan si mati, kebumi si mati, kemudian sembahyang si mati. Yang bayaran tu bukan. Makna sembahyang tu apa? Sembahyang tu kalau misal kata perlu kepada upah, maka baru bayar. Tapi sekarang ni belum lagi menjadi keperluan. Kalau misal kata tak bagi upah pun, tanggungjawab kita ni, sebab kita berada dalam negara yang adanya jabatan, adanya imam, bilal yang dilantik
dan diberi allowance, walaupun ciput ya Mam ya, tapi tak apalah. Maknanya kerajaan kita ni alhamdulillah. Kita patut terima kasih. Terima kasih dengan Imam Bilal kerana apa? Mereka mengangkat kefarduan kifayah. Solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Yang sebahagian buat, yang lain tak payah. Bukan itu maknanya. Maksudnya apa? Kefarduan asalnya semua kena wajib buat sembahyang berjemaah. Awal-awal wajib kepada semua untuk melaksanakan solat berjemaah. Bila sebahagian melakukan, maka gugur kewajipan fardu kepada yang tidak melakukan. Itu maksud fardu kifayah. Bukan sebahagian buat, yang lain tak payah. Maknanya gugur kefarduan sebahagian yang tak buat tadi. Maknanya sebab apa? Sebab Imam Bilal, walaupun 2 orang je, 5 waktu 2 orang, itulah imamnya, itulah Bilalnya, terangkat kefarduan fardu kifayah solat berjemaah. Kita pun selamat, tak berdosa. Yang tak datanglah, macam saya ni, kalau tuan-tuan saya rasa datang 5 waktu, insya-Allah penuh masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak si mati, bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Kalau misal kata orang datang menyumbang, ini selepas kematian. Bila kata selepas kematian, maka ianya bukan lagi sebagai harta pusaka, bukan lagi milik si mati, tetapi diberikan kepada siapa? Bagi kepada anak, bagi kepada isteri arwah, bagi kepada ayah arwah terpulang. Bermakna itu adalah milik kepada yang mendapat, bukan lagi termasuk dalam harta pusaka. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Biasa tak? Biasa. Setengah tempat letakkan bekas isi beras. Jadi orang datang masukkan duit dalam bekas tu. Jadi duit tu milik siapa? Milik keluarga. Nak beli barang makanan dapur ke, nak buat makan-makan ke, tak ada masalah. Bukan lagi harta pusaka. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris, ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Nak bagi sama rata ke, nak bagi sikit seorang sikit ke, terpulang kerana tak terikat dengan faraid, ianya bukan harta pusaka. Yang kelima, harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Jika semasa dia hidup, dia telah menukar hak milik hartanya seperti menjual, memberi hadiah yakni hibah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka. Milik yang sempurna, nak bagi mudah faham. Kalau milik yang kita dah jual, tak termasuk lagi dalam harta pusaka. Ini saya nak tuntut harta ayah saya. Yang mana? Yang tu seekar. Itu dah dijual. Tak, dia kata. Dah dijual. Ini surat jual belinya. Ini gerannya dah tukar nama. Tak boleh dituntut kerana itu bukan lagi harta pusaka. Ataupun harta yang digadai tadi. Digadaikan buat pinjaman. Maka digadaikan, diarrahnukan. Digadaikan geran tanah, selagi mana tidak ditebus, maka ianya tidak termasuk sebagai harta pusaka. Atau harta tersebut dah diberikan semasa hidup si mati, walaupun belum tukar nama. Mak ayah dah bagi siap-siap dekat anak-anak. Ada 3 lelaki, 3 perempuan, ada 6 ekar tanah. Ambil seorang seekar, nah ayah bagi siap-siap masa hidup, belum tukar nama. Meninggal dunia ayah, tanah tadi bukan lagi termasuk dalam harta pusaka kerana telah dihibahkan, diberikan semasa hidup. Cukup syarat hibah, ada lafaz, ada akad, ada penerima, ada pemberi, sah. Nak lagi cantik, ada saksinya. Saksi bukan mesti, tetapi kalau ada saksi itu lebih kuat, sebab zaman sekarang ni zaman macam-macam timbul fitnah. Benda yang dah bertulis ada hitam putih pun orang cabar lagi di mahkamah. Dah ada hitam putih pun orang cabar lagi di mahkamah. Sebab apa? Sebab nampak itu harta. Gelap mata, nilai berjuta-juta. Perjuangkan juga walaupun dah tahu harta tersebut bukan milik arwah lagi dah. Terutama dalam harta wakaf. Pernah berlaku depan mata saya tak nak sebut di mana, kampung mana. Ayahnya dah wakafkan tanah tu untuk pembinaan surau. Dan dah dibina pun surau dekat atas tanah tu. Orang dah berjemaah dah lama dah. Bila meninggal dunia, belum sempat nak diwartakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf.
anak-anak si mati tuntut balik tanah tapak surau tadi. Dia bukan kira. Selagi mana dari segi undang-undang sah dia betul. Sebab tanah tu status masih lagi milik si mati, belum diwartakan sebagai tanah wakaf. Tapi kalau anak yang faham ayah dah wakafkan, maka diberikan kepada wakaf, Perbadanan Wakaf Selangor buat urusan di sana untuk wartakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf pembinaan surau. Dia dapat pahala, arwah ayahnya pun dapat pahala yang berterusan. Tapi tak, dia tuntut balik. Dapat. Dari segi undang-undang itu hak dia. Tapi berdosa lah. Muka surat 45. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antaranya yang pertama, harta yang bersifat tetap seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, kebun dan lain-lain. Ini dikatakan aset tetap yang tak boleh, yang tak mudah untuk berpindah milik. Tanah, kereta, rumah, kilang, kebun dan sebagainya. Yang kedua, harta yang bersifat mudah alih seperti wang tunai, KWSP, wang simpanan, kereta, kenderaan, pakaian dan sebagainya. Yang ketiga, harta yang masih berjalan seperti perniagaan, hasil sewa dan saham. Ini termasuk juga dalam harta pusaka. Kena diambil kira dan dibahagi mengikut kiraan faraid. Yang keempat, harta yang digadai oleh si mati dan masih boleh ditebus. Maknanya boleh ada peluang untuk tebus dengan harta si mati. Cukup untuk tebus, maka itu juga termasuk dalam harta pusaka. Kalau misal kata tak mampu ditebus ataupun tak nak ditebus, maka itu bukan lagi harta pusaka. Akan pergi kepada siapa? Kepada rahin yang memberi pinjam, yang memberi gadaian. Kita nak gadai, nak pinjam duit dekat bank contoh. Kat bank kan setengah-setengah bank ada ar-rahnu. Kita bagi emas. Timbang-timbang, okey, dapatlah nilaian marhunnya 85%, jumlahnya lebih kurang RM1,000. RM1,000 kita dapat. Kita gunakan apa semua. Meninggal dunia kita, jadi emas tadi termasuk harta pusaka ke tidak? Kalau misal kata dituntut, cukup duit harta si mati tadi boleh menuntut, maka emas tadi dikira sebagai harta pusaka. Kalau misal kata waris tak nak tuntut, maka bukan lagi milik harta pusaka. Milik siapa? Milik bank lah. Sebab masih lagi terikat, terhutang. Jadi akan menjadi milik bank. Bank boleh lelongkan harta tadi dan dijadikan harta bank semula. Yang keempat, harta yang digadaikan oleh si mati dan masih boleh ditebus. Yang kelima, hutang orang lain kepada si mati. Hutang orang lain kepada si mati. Hutang si mati kepada orang lain tidak difaraidkan. Tapi anak-anak sunat untuk melunaskan hutang mak ayah. Kalau misal kata ayah kita meninggal dunia, ada orang berhutang dengan ayah kita, duit tadi termasuk dalam harta pusaka. Kalau misal kata ayah kita meninggal dunia, ayah kita berhutang dengan orang, kita tak wajib membayar. Tetapi kita sebagai anak sanggup ke melihat ayah kita nyawanya, rohnya tergantung. Itu antara sebab kenapa roh orang yang mati tergantung, kerana hutang masih belum dilunaskan. Dan hutang ini ada beberapa hukum yang terkait. Bila waktu wajibnya dibayar, bila waktu sunatnya dibayar, bila waktu makruh, bila waktu haramnya. Bila waktu wajib, hutang dibayar. Bila kita ada ikat janji, ada akad, okey, tarikh 1 hari bulan 2 contoh, saya akan bayar pada setiap awal bulan RM500. Misal kata 1 hari bulan kita ada kemampuan dan kita terikat dengan janji, maka pada ketika itu hukumnya wajib bayar hutang. Bila jadi sunat? Bila belum sampai waktunya, kita mampu, kita bayar awal. Maka pada ketika itu hukum membayar hutang adalah sunat. Bila jadi haram? Bila waktunya dah sampai, kita ada kemampuan tapi tangguh hutang. Tangguh hutang, tak nak bayar, lari hutang. Kereta lari kedai, motor lari kedai. Niatnya tu nak beli memang nak lari dah.
Ni masalah juga orang kita kadang-kadang beli tu memang niat nak lari dah. Jadi adalah istilah jual motor lari kedai, dapat duit separuh harga. Niatnya. Tapi kalau misalnya kata waktu itu dia mampu bayar, dia lari tak nak bayar, ketika itu haram. Maknanya berdosa bagi dia sebab tidak melunaskan hutang ketika mampu dan pada waktu yang telah dijanjikan. Yang keenam, harta-harta yang lain yang mempunyai nilai kebendaan, termasuk tadi pen, pakaian, kasut, misalnya kata ada nilainya, maka ianya termasuk juga dalam harta pusaka. Macam mana ustaz nak bagi ustaz? Takkan kasut potong 8. Maknanya ditebus nilainya. Saya bagi contoh situasi yang mudah untuk difahami. Ayah kita meninggal dunia, contoh, ada jam tangan dia. Kita tahu dah warisnya siapa. Ada isteri, mak kita. Mak ayah, atuk nenek, ayah tadi dah tak ada dah. Yang ada isteri dan anak-anak. Seorang lelaki, seorang perempuan, nak mudah faham. Anak seorang lelaki, seorang perempuan dan isteri seorang. Maka isteri akan dapat berapa? 1/8. Maka bakinya 7/8 akan dapat kepada anak-anak dengan nisbah lizakari mislu hazil unsayan. Laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey, ada jam tangan. Jam tangan, dekat jam tangan tadi 1/8 milik mak. Kemudian daripada 7/8 tadi, 2 bahagian dia sebagai anak lelaki dan 1 bahagian tadi untuk anak perempuan. Macam mana nak tebus? Mak, ini jam arwah ayah. Saya nak, boleh tak? Kalau mak kata, okey, ambil je, tak apa je, mak bagi je bahagian mak. Cakap dengan adik yang perempuan pula, dek, ini jam ayah. Saya nak sangat, boleh tak bagi kat saya? Ambil lah, tak apalah. Dah terlepas. Sebab dah tahu bahagian mak dekat jam tu berapa? 1/8. Dekat bahagian adik perempuan berapa? Okey, ada bahagiannya separuh daripada bahagian yang lelaki tadi. Itu makna tebus hak. Kalaulah misal kata, mak, saya nak jam ayah ni, boleh tak mak? Boleh, bayar kat mak sikit. 1/8 nilai. Bayar, wajib kita bayar. Sebab itu hak mak kita. Adik perempuan, boleh bang, tapi bayar. Saya nak tebus hak saya dekat jam tu, kena bayar. Itu maknanya bukan kena potong 3, tak. Bukan kena potong 8, tak. Tebus hak tadi. Walaupun pen sebatang. Kena maklum dengan waris-waris yang lain. Sekarang kita dah moden, ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp, grup family, adik-beradik. Ambil gambar pen. Ini pen arwah ayah. Siapa tak nak? Aku nak ni. Boleh tak? Okey, apa? Ambil. Okey, selesai. Maknanya hak-hak yang lain dekat dalam pen ni tadi tertebus. Sebab kita dah maklumkan dan mereka bagi. Kalau misalnya kata, aku nak juga. Kalau tak, kalau kau nak, kau tebus bahagian aku, bagi aku RM1. Contoh, bagilah RM1. Ikut pada nilaian barang tersebut. Dan yang ketujuh, takaful berpenama. Takaful ni ada yang penama dan tiada penama. Nanti kita akan masuk lebih terperinci. Berikut adalah bukan harta pusaka. Yang pertama, insurans konvensional. Maksudnya insurans yang bukan Islamik. Harta yang tidak patuh syariah tidak termasuk dalam harta pusaka. Termasuk harta daripada insurans yang dibayar insurans konvensional yang bukan Islamik. Sekarang kita dah ada banyak insurans yang Islamik, takaful dan sebagainya. Walaupun bukan nama takaful pun, janji Islamik ianya termasuk dalam harta pusaka bila kita meninggal dunia. Ini insurans yang tidak berpenama. Ada yang berpenama. Contoh yang berpenama ni macam contoh kita ambil hibah. Saya ambil hibah, sebulan bayar RM100 contoh. Bila saya meninggal dunia, saya dah bagikan nama. Siapa yang berhak mendapat, dapat RM300,000 kepada siapa? Isteri saya. Itu maknanya penama. Itu tak termasuk dalam harta pusaka. Maka akan menjadi milik sepenuhnya oleh isteri kita. Sebab dah ada penama. Ini kalau insurans tadi tak ada nama. Umum. Maka ianya termasuk dalam harta pusaka. Yang kedua, dividen yang tidak patuh syariah. Tuan-tuan yang masih ada KWSP, ASB, pastikan dividen atau akaun kita termasuk dalam akaun yang Islamik. Sekarang ada 2. Boleh semak pergi dekat KWSP ataupun telefon sahaja, sistem online pun boleh.
sama ada kita punya akaun tersebut akaun yang Islamik ataupun tidak. Kalau bukan, tukar awal-awal, tukar siap-siap kepada yang Islamik, ASB, KWSP, akaun bank pun begitu juga, sebab dalam akaun bank kita akan dapat dividen tiap-tiap bulan. Kalau banyak kita simpan, ada 100,000 dalam akaun, sebulan kita boleh dapat mungkin beratus-ratus dividen. Dividen itu daripada akaun kita, sebab kita simpan duit dalam bank. Pastikan akaun kita akaun yang Islamik. Kalau tidak, yang dividen tadi tak termasuk dalam harta pusaka. Satu hal lagi nak asingkan. Susah pula pada waris-waris kita nak asingkan. Kalau dia nak asing, kalau dia tak asing, dia kira sekali semua, masalah juga. Yang ketiga, hasil perjudian. Yang ni memang kita dah sedia maklum lah. Yang keempat, khairat atau derma kematian, bukan harta pusaka, kerana pemilikan itu selepas si mati itu meninggal dunia. Yang kelima, pampasan setelah kematian. Itu pampasan selepas kematian. Bila mati baru dapat, maka bukan termasuk dalam harta pusaka. Yang keenam, pencen terbitan. Pencen yang biasa kita sebut pencen, itu bukan harta pusaka. Jangan salah faham. Ramai yang salah faham itu termasuk harta pusaka. Pencen ni kepada siapa? Kalau contoh suami tadi kerja kerajaan, meninggal dunia, maka siapa yang akan dapat pencen? Isterinya dan anak-anaknya yang berumur 18 tahun ke bawah atau lebih, masih belajar. Misal kata umurnya 21, 22 tapi masih belajar, juga dapat pencen. Yang pencen tadi bukan termasuk dalam harta pusaka. Ianya adalah milik kepada penama yang kita daftarkan bila kita pencen nanti, bila kita mati nanti. Yang ketujuh, sokso atau perkeso, lebih kurang sama juga macam pencen. Dan yang ke-8, takaful hibah. Takaful hibah ni macam saya cakap tadi lah, saya bayar RM100 setiap bulan, saya dah letak penama isteri saya. Kalau misal kata saya meninggal dunia, harta tu bukan lagi harta pusaka, tetapi dah diberikan kepada penama yang kita dah daftarkan. Sekarang banyak takaful hibah, banyak firma-firma, banyak ejen-ejen. Selap-selap imam pun jadi ejen. Imam takaful. Biasa ustaz-ustaz ni biasa jadi ejen takaful ni. Yang ini bukan harta pusaka. Bila misal kata meninggal dunia, hasil daripada takaful tadi, pampasan tadi tidak termasuk sebagai harta pusaka. Muka surat 46. Harta yang kecil tetap menjadi harta pusaka. Ini penting. Sebab yang ini yang kebanyakan orang terlepas pandang. Ambil remeh, ambil ringan. Bagi dia ini kecil, tak apalah. Ambil je lah senyap-senyap masuk poket. Cincin emas mak. Ini perempuan ni biasa. Bismillah. Gelang arwah mak, rantai arwah mak. Biasanya beri kepada waris yang perempuan. Kena tahu hak. Kena tahu hak dan kena tahu cara nak tebus hak bagaimana. Nak ambil boleh bagi tahu kepada waris yang lain. Jangan ambil senyap-senyap, lepas tu masuk poket jual. Semua harta si mati dia ambil kira, sama ada nilainya besar atau kecil, seperti tanah, rumah, kereta, wang tunai, perabot rumah, peti ais, pinggan mangkuk, jam tangan, cincin, telefon, baju, kasut, pen, duit 5 sen. Penulis tulis duit 5 sen pun termasuk dalam harta pusaka. Ada nilainya untuk mak, ada nilainya untuk anak lelaki, ada nilainya untuk anak perempuan, walaupun 5 sen. Dan lain-lain, semuanya adalah harta pusaka yang wajib difaraidkan, faridatan minallah. Haram mengambilnya, tidak kira nilainya besar atau kecil, tanpa mendapat keizinan seluruh ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka tersebut. Jadi kita kena tahu siapa waris. Yang bukan waris tak perlu minta izin, sebab dia tak ada hak kat situ. Kita kena tahu dahulu siapa waris, kemudian berapa haknya. Baru kita maklumkan dengan dia, bang, ini ada cincin arwah abah, aku nak, boleh ke? Sebab tahu dia adalah waris yang berhak mendapat, ada bahagian dia. Kalau dia kata boleh, tak apa, ambil, kita dapat. Tanya balik yang waris yang lain, ada hak yang lain lagi? Tanya seorang-seorang. Sekarang mudah, ada grup WhatsApp dah, ambil gambar je. Haram mengambil, tidak kira nilainya besar atau kecil, tanpa mendapat keizinan seluruh ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka tersebut. Dalam ilmu faraid dinamakan sebagai takharuj.
iaitu melepaskan hak faraid. Topik ini akan dikupas dalam bahagian pengiraan nanti. Keizinan daripada ahli waris itu memerlukan kepada beberapa syarat, iaitu yang pertama, ahli waris telah aqil dan juga baligh. Ini syarat untuk taharruj ataupun tebus hak. Kena di kalangan ahli waris aqil dan juga baligh. Aqil ni maknanya cukup akal. Bukan OKU dari sudut akal. Kemudian baligh. Baligh ni telah sampai umur. Balagha, balighun, orang yang telah sampai. Sampai apa? Sampai had umur. Lelaki keluar mani, perempuan keluar haid. Maksimum 15 tahun qamariyah, tingkatan 3 qamariyah. Kalau misalnya kata belum keluar mani, belum keluar haid, tetap dikira baligh walaupun belum keluar. Dia punya usianya 15 tahun qamariyah. Yang kedua, ahli waris pandai menguruskan harta. Ahli waris tadi walaupun baligh dan juga akil, dia kena juga tahu menguruskan harta. Sekurang-kurangnya bukan yang apa orang panggil bahasanya bendul, tahu bendul. Tak tahu apa-apa. Dapat duit tak tahu nak buat apa. Tak boleh. Yang ini tak boleh, syarat tak cukup untuk taharruj. Mesti kena bagi kepada dia mengikut faraid kiraan dia. Tak boleh taharruj. Taharruj ni apa dia? Nak sama rata ataupun nak aku punya lebih banyak, aku punya lagi sikit. Boleh dengan syarat tadi ahli waris yang terlibat aqil baligh, kemudian ahli waris pandai menguruskan hartanya. Yang ketiga, ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing. Kena tahu dahulu bahagian dia berapa. Baru cukup syarat untuk taharruj. Kalau dia tak tahu berapa bahagian dia ikut faraid, maka tak cukup syarat untuk taharruj, tak sah. Kena bagi ikut faraid. Macam mana kita nak bagi hak kita yang lebih kalau kita sendiri pun tak tahu berapa hak kita? Antara hikmah, bila kita nak bagi sama rata, contoh ini biasa berlaku. Nak bagi sama rata boleh tak? Boleh dengan syarat taharruj. Syarat-syarat taharruj antara yang pertama adalah tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Yang ini berapa bahagian, ini berapa bahagian. Dah tahu, barulah sama ada dia nak setuju atau tidak, itu terpulang pada dia. Cukup syarat yang lain, aqil baligh, tahu menguruskan hartanya, kemudian dia kerelaan dia sendiri, bukan kerana paksaan. Yang penting dia tahu dahulu berapa bahagian dia. Hikmahnya, bila dah tak tahu, bagi juga sama rata. Lepas 20 tahun, 30 tahun, baru dia tahu. Kalaulah dulu bagi ikut faraid bahagian aku banyak, tapi sebab dulu tak tahu, bagi sama rata, jadi sikit bahagian aku. Itu hikmah. Bukan sebab syarat mesti kena tahu, tetapi hikmahnya supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dia tahu bahagian dia, diberikan hak dia banyak ni, daripada asalnya banyak, jadi sikit sebab bagi dekat bahagian yang perempuan contoh, supaya sama rata. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, ahli waris mengizinkan dengan sukarela, sama ada dengan cara dibayarkan bahagian mereka, yakni tebus hak tadi, kepada mereka, atau tidak dibayar. Sama ada dia nak tebus ataupun tak, atas kerelaan dia. Mak, pen ni saya ambil je, boleh, tak apa ambil je. Itu menebus hak. Sama ada nak bayar ataupun tidak, itu dah dikira tebus hak. Hak mak kita, kita dah ambil. Kalau misalnya kata boleh bayar RM1, bayar. Kena bayar. Sebab itu bayaran yang diminta oleh hak mak kita dalam pen ni tadi. Contohnya, anak lelaki mengambil jam tangan arwah ayahnya tanpa meminta izin daripada ibu dan adik-beradik yang lain. Perbuatan tersebut adalah haram kerana terdapat hak mereka dalam harta tersebut. Harta yang kecil yang sukar dibahagikan seperti kain, pensel dan sebagainya perlu dikumpulkan pada satu tempat. Ahli waris akan berbincang tentang pembahagian tersebut berdasarkan syarat-syarat di atas. Pun boleh juga nak buat macam tu. Kumpulkan semua harta-harta yang kecil milik si mati, kemudian bincang terus dengan ahli waris nak buat macam mana ni. Okey, aku nak ni, aku nak ni. Okey, selesai. Yang penting cukup 4 syarat tadi. Aqil baligh, tahu mengurus harta, tahu bahagian masing-masing ikut faraid, dan rela hati. Sama ada rela hati nak bagi ataupun tebus hak tadi. Aku bagi, tapi kau kena bagi RM1 dekat aku, kena bagi RM100 dekat aku. Barulah redha antara seorang waris dengan waris yang lain. Contohnya,
Zaid meninggal dunia dan meninggalkan isteri, bapa, ibu dan seorang anak lelaki. Setelah pengiraan dibuat, pembahagian faraid adalah seperti berikut. Ada 4 orang waris. Yang pertama isteri, yang kedua bapa, yang ketiga ibu, yang keempat anak lelaki. Bapa, ibu dapat berapa? 1/6. Isteri dapat berapa? 1/8. Maka bakinya akan pergi kepada anak lelaki atas nama asabah, baki daripada ashabul furud. Ashabul furud siapa? Bapa, ibu dan isteri. Bila dikira-kira balik, berapa asal masalah ataupun GSTK daripada 8, maka kita akan dapat 24 pembawahnya. Itu makna asal masalah ataupun GSTK, gandaan sepunya terkecil. Ibu, ayah 1/6, isteri 1/8. 6 dengan 8, berapa GSTK-nya? 24. Bila 24 pembawah, isteri akan jadi 3/24. Sama tak dengan 1/8? Sama bila dikecilkan. Setakat ni faham tak? Setakat ni boleh faham ya? Isteri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6. Kenapa dapat 24 bawah ni? Mesti ada yang nak tanya macam tu. Sebab itu dinamakan GSTK, gandaan sempunya daripada 8 dan 6. Pembawah isteri 8, pembawah mak ayah 6. 6 dengan 8, gandaan sempunya terkecilnya berapa? 24. Bila 24 bahagi dengan 8 tadi untuk isteri, dapat 3. Jadi isteri 3/24. Bila 24 bahagi dengan ayah yang bawahnya 6 asalnya, dapatlah 4. 4/24. Begitu juga dengan ibu 4/24. Bila dikira-kira 4, 4, 3 akan jadi 8, 11. 11/24. Berapa baki yang tinggal? 24 tolak 11. 13. Maka baki akan dapat dekat anak 13/24. Kakak ni boleh faham? InsyaAllah. Kalau tak faham, bapa faham je lah. Nanti kita akan masuk dalam bab perkiraan. Muka surat 173. Bab pengiraan. Nanti kita akan gunakan whiteboard. Lagi mudah untuk nampak gambaran. Ahli waris telah tahu dan faham bahagian faraid masing-masing dan mereka cukup syarat untuk taharus. Harta-harta Zaid yang kecil dikumpulkan di ruang tamu contohnya. Kemudian ahli waris tersebut berbincang. Isteri Zaid meminta keizinan daripada ahli waris yang lain untuk mengambil jam tangan Zaid dan mereka mengizinkan. Walaupun isteri si mati sekalipun. Bagi anak-anak, isteri si mati siapa? Maknya. Walaupun dia mak, dia wajib meminta izin kepada anak-anak jika harta tadi ada hak daripada anak-anak tadi. Soal faraid ini jangan main-main. Soal dia nak mengambil hak itu lain cerita. Itu ada satu hukum lagi. Misal kata ayah masuk ke rumah anak, dia ambil dekat dalam peti ais air, makanan tanpa keizinan anak, boleh, tak haram. Ayah, ibu boleh buat macam tu. Tetapi dari sudut faraid, dia tak boleh buat macam tu kerana ada hak daripada harta tadi milik anak-anaknya. Kena minta izin. Walaupun ibu sendiri. Kemudian ahli waris tersebut berbincang. Isteri Zaid meminta keizinan daripada ahli waris yang lain untuk mengambil jam tangan Zaid dan mereka mengizinkan. Bapa Zaid mencadangkan agar koleksi buku Zaid diberikan kepada perpustakaan dan semua bersetuju. Ibu Zaid ingin mengambil pen Zaid dan semua izinkan. Kemudian anak lelaki Zaid mahu mengambil telefon pintar Zaid. Semua mengizinkan kecuali isteri Zaid. Dia minta anak Zaid membayar sebahagiannya pada telefon tersebut. Harga telefon itu contohlah 800. Bahagian isteri Zaid ialah 3/24, yakni 1/8. Jadi anak Zaid perlu membayar 100 kepada isteri Zaid untuk memiliki telefon tersebut. Macam yang saya cakap tadilah, kena tebus mengikut haknya. Kalau haknya itu ada 1/8, nilainya 800, bagi dekat dia 100 kalau dia minta. Kalau dia kata tak apalah, ambillah, okey, tak payah bayar, tak wajib bayar. Tapi kalau misalnya kata dia minta untuk menebus haknya, maka wajib orang yang nak ambil tadi bayar tebusan tadi kepada isteri ni tadi.
Harta yang bernilai tinggi seperti rumah dan tanah boleh juga dilakukan seperti ini. Sama juga kaedahnya, taharruj juga. Sebab daripada rumah sebiji rumah itu ada hak ayah, ada hak ibu, ada hak isteri si mati, ada hak anak-anak si mati. Jadi takkan nak pecah-pecah rumah tadi, tak, dinilaikan berapa kemudian ditebus mengikut persetujuan. Kalau ayah mak ni biasanya dia tak minta, dia tahu bahagian dia ada 1/6, tak apalah, dia cakap dengan menantunya, contoh anaknya meninggal dunia, menantunya ada, cucu-cucunya ada lagi, tak apalah, bahagian mak tu mak bagi kat kamu, selesai, dah tebus hak. Bahagian ayah pun begitu juga, bahagian ayah 1/6, tak apalah, kau ambil lah, bahagian ayah tak nak. Untuk engkau duduk rumah ni, besarkan anak-anak, cucu ayah juga. Tak ada masalah, dah kira tebus hak. Tapi kalau misal kata ibu dan ayah tadi nak, isteri tadi wajib membayar mengikut persetujuan. Contoh nilainya 1/6 itu jadi 50,000. Okey ayah, saya boleh bayar sebulan 500 dekat ayah. Okey, tak apa, yang penting bayar. Nak tebus, maka kena bayar, wajib bayar, tebus hak. Ataupun cara mudah, orang biasa buat, jual rumah itu, nilainya diberikan mengikut portion ataupun bahagian faraid tadi. Tapi sayanglah, lagi-lagi kalau rumah pusaka. Lagi-lagi kalau rumah pusaka, sayang nak dijual. Itulah rumah kita kecil-kecil main-main dengan adik-beradik yang lain, tempat jatuh lagi dikenang, itulah tempat kita main, kita membesar. Jadi sayang nak jual, yang tu ditebus mengikut ke persetujuan antara waris-waris yang lain. Perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka, insya-Allah kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Kita buka sesi soal jawab sekitar dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Ya. Tanah tu tak ada geran. Dengan syarat pemilikan sempurna. Walaupun ada nama dia, tapi digadai pun tak termasuk. Apatah lagi tak ada nama. Apatah lagi tak ada geran, tanah rizab, itu bukan milik dia. Adik-beradik ke, anak-anak ke, tak dapat. Itu bukan harta pemilikan sempurna si mati. Yang syaratnya, ya, sama juga. Isu bab tanah rizab ni panjang dan sensitif sebenarnya. Cuma apa yang boleh saya bagi tahu secara umum hukumnya. Hukum kita menggunakan tanah rizab. Ada 2 jenis tanah rizab. Yang pertama tanah itu memang digunakan. Seperti contoh, tanah rizab ni maknanya tanah kerajaan lah. Tanah kerajaan ni banyak, ada agensi ni. Kalau masjid ni bawah MAIS. Kalau sekolah bawah JAIS. Kalau jabatan-jabatan macam pejabat tanah, itu bawah pejabat tanah. JKR bawah JKR, jabatan, maknanya tanah kerajaan, senang kata tanah kerajaan. Haram kita gunakan depan pintu masuk masjid ni tanam pokok bunga. Itu kategori yang pertama, maknanya tanah kerajaan itu digunakan. Ada lagi satu, tanah tu tak digunakan, maknanya tanah yang terbiar. Yang ini khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh digunakan, dan ada lagi satu mengatakan tetap tidak boleh digunakan. Yang boleh tadi dengan syarat mendapat keizinan daripada pihak kerajaan. Itu yang ada TOL, istilah TOL. TOL itu maknanya bukan milik dia, tapi dia kena bayar kepada pejabat tanah berapa dia punya amount tertentu dalam tempoh-tempoh tertentu. Tanah tu bukan milik dia, milik kerajaan, tetapi TOL, sementara, ataupun sewa. Kalaulah misal kata dia meninggal dunia, tanah tu bukan milik dia, milik kerajaan, tak termasuk dalam harta pusaka, kerana bukan pemilikan sempurna si mati tadi. Dan misal kata tanah rizab tadi digunakan sehingga mengganggu orang lain, maka pada ketika itu haram. Apa contoh? Tepi-tepi jalan ditanam sawit, orang lalu sampai aksiden, orang lalu habis cala bala kereta. Ni dekat ladang batu,
Saya masuk, saya terus minta JKR tebang pokok-pokok yang ada di laluan jalan Ladang Batu, jalan utama dan jalan sepadan sampai jalan Resak. Kalau tuan-tuan lihat dah tak ada lagi dah pokok-pokok yang di tepi jalan. Saya minta JKR tebang. Sebab ketika itu mengganggu orang awam. Sampai cala bala kereta orang, sampai berlaku aksiden selisih, habis pecah set mirror. Maka pada ketika itu haram orang yang menanam di tepi itu. Kenapa dibiarkan kat tepi itu Tok? Saja, supaya tak ada orang tanam lagi dah. Kalau kita bersihkan, dia tanam semula. Jadi kita biarkan batang-batang tu dekat tepi-tepi jalan tu selain mana tak mengganggu, tak ada terkena kereta, motor yang lalu. Okey, jelas ya? Ada soalan lain lagi? 5 minit. Ya. Tanah tu dah ditukar nama lah anak. Tapi tanah tu ada rumah pusaka. Jadi macam mana? Bismillah. Contoh macam saya lah, saya duduk dengan rumah orang saya. Tanah tu dah tukar nama saya. Jadi rumah tu rumah pusaka. Itu macam mana? Okey, lihat pada akad mula-mula. Akad pada mula-mula antara pemilik harta dengan penerima. Adakah dia bagi tanah sahaja atau termasuk rumah? Kalau misal kata, dia kata okey termasuk rumah, bermakna rumah tadi milik tuan lah. Dah dikira milik tuan sebab dah dibagi masa hidup. Dah tak termasuk sebagai harta pusaka lagi. Dikira hibah. Pemberian pemilik harta semasa dia hidup. Atas nama kasih sayang. Kalau misal kata diperincikan. Bagi tanah je, rumah tak. Maknanya yang itu rumah tadi termasuk dalam harta pusaka yang perlu difaraidkan, sama ada nak dipecah-pecahkan ke ataupun ditebus hak. Tebus hak lah. Takkan nak pecahkan pula, zinknya bahagi 3, bahagi 4, seorang 1/4 zinc tak. Maknanya ditebus hak tadi dengan cara tadi. Okey, berapa nilainya contoh anggarkan. Okey, kemudian bahagian kakak tadi ada 1/4. Okey, 1/4 daripada 10,000 lah contoh. Nak mudah kira. 10,000 nilai rumah. Kakak punya 1/4, bermakna 2,500 untuk kakak. Setuju tak kak? Setuju. Okey, bagi. Ataupun kakaknya kata tak apalah. Kakak pun jenis orang senang, orang kaya, orang berada, tak apalah dik, ambil lah. Dah dikira menebus hak juga. Okey, jelas ya? Okey. Ada lagi soalan? Last. Tak ada? Betul ni? Okey, tak ada. Kalau tak ada tak apa. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Cukup sekadar itu, yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Mungkin cara penyampaian saya tak sesuai ataupun tak mengikut kesukaan tuan-tuan dan juga puan-puan. Saya mohon maaf, mohon ampun. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.